Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama lagi di dalam segmen live Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Itu segmen soalan panas. Dan Alhamdulillah juga bersama kita pada pagi ini ialah saudara Aizat, Ketua Pergerakan Pemuda Merebuk, yang baru dilantik sebagai Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Di tahniah saudara Aizat di atas pelantikan, dan sudah tentu lebih banyak tanggungjawab yang akan terpaksa dipikul dan digalas. Okey, so pada pagi ini saya harap para netizen, para pendengar, para penonton live kita pada pagi ini boleh share, sebab kita nak mengulas tentang UMNO itu sendiri, politik yang berlaku pada masa sekarang. Okey, dan insya-Allah kita sama-sama berkongsi, dan tuan-tuan, puan-puan yang mendengar dan melihat segmen ini boleh buat komen di dalam ruangan komen, dan kita akan cuba untuk menjawab kalau kita boleh jawablah. Insya-Allah, okay. insya-Allah. Baik. Saya nak minta saudara Aizat perkenalkan diri dulu secara ringkas. Terima kasih Cik Nizam selaku moderator, dan juga saya pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga kerana pada hari ini, pagi ini, Cik Nizam dan juga tim media kita di Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah sudi menjemput saya. Alhamdulillah pada pagi ini ni kesempatan kali pertama lah saya bersama dalam sesi FB Live ni. FB Live ni saya tengok dah berlangsung banyak kali dan mendapat feedback yang agak baik di kalangan netizen, terutamanya orang-orang muda di Kedah. Jadi sedikitlah nak cerita panjang pun, tak adalah banyak sangat pengalaman. Cuma saya ni seorang nama saya Aizat kan. Saya masih muda lagi, dan juga kalau daripada segi kerjaya sebenar tu saya seorang peguam. Seorang peguam, dan saya pun ada firma sendiri kecil-kecil, dan berkecimpung dengan politik ni sejak daripada usia belasan tahun ketika di universiti lagi. Jadi apabila dah ada minat dalam politik ni, alhamdulillah kita pun dapatlah sedikit ruang dan peluang dalam parti. Saya dapat jadi ketua pemuda UMNO bahagian pada usia yang agak muda lah. Dan kemudian dah jadi Exco Pemuda UMNO Malaysia juga baru-baru ni apabila Datuk Dr. Ashraf Wajdi lantik saya. Jadi saya punya perjalanan politik masih baru. Cuma yang boleh saya katakan, saya merupakan antara juga generasi muda dalam parti yang mendapat peluang sebaik saja UMNO melakukan proses peremajaan. Itu yang boleh saya katakan. Baik. Okey. Saudara Aizat, 9 Mei 2018 kita kalah. UMNO kalah. Kalah. Dan rentetan daripada kekalahan itu, melihat ramai yang bercakap tentang perubahan. UMNO perlu berubah. UMNO perlu untuk meremarjakan parti dan sebagainya. Perlukan orang muda dan sebagainya. Okey. Jadi selama 22 bulan selepas itu, UMNO tiba-tiba menjadi sebahagian daripada kerajaan yang ada sekarang, disebabkan oleh perbalahan yang berlaku di dalam Pakatan Harapan. Jadi sepanjang proses itu, adakah saudara Aizat melihat sudah ada perubahan pemikiran baru terhadap ahli-ahli dan juga pemimpin kita ini? Pertamanya saya lihat daripada segi apa yang berlaku, iaitu selepas tragedi 9 Mei 2018. UMNO selama 61 tahun kita memerintah negara ni, ini pertama kali kita rasa kekalahan. Walaupun UMNO di Negeri Kedah ni kita dah pernah rasa menjadi pembangkang, tetapi di pangkat nasional ini kali pertama. Kita tak pernah bayangkan, tak ada siapa pun pernah bayangkan, tak ada siapa pun ada pengalaman melalui menjadi sebahagian ahli parti dan juga pemimpin di kala parti UMNO tidak memerintah. Jadi saya tengok
secara tak langsung apabila kita dah kalah dan kemudian berlaku pemilihan parti. Sebaik saja habis pilihan raya pada bulan Mei, Jun dan Julai kita menghadapi pemilihan parti, dan di saat pemilihan parti itulah yang saya nampak bermulanya ada proses perubahan dan juga peremajaan dalam UMNO. Bab peremajaan ni Cik Nizam, saya tengok sebenarnya bukannya bermula pada sekarang. Usaha tu kita dah bermula daripada zaman Datuk Seri Najib menjadi presiden pun dia duk sebut peremajaan daripada 20. Dan memang ada proses itu berlaku, tetapi yalah kita nak tengok satu proses peremajaan yang besar-besaran tu bukannya senang nak berlaku. Dia berlaku daripada sikit demi sedikit. Tetapi hari ini saya tengok setelah kita jadi kerajaan ni, sekurang-kurangnya UMNO kita ada satu kelebihan, iaitu UMNO kalau dulu kita dah biasa, kita dah duduk dalam zon selesa sebagai parti yang memerintah, tetapi kita dah rasa jadi membangkang. Apabila kita UMNO jadi membangkang, secara tak langsung pemimpin dan ahli juga kita mempunyai satu landscape pemikiran yang baru, pemikiran yang lebih terbuka, pemikiran yang lebih kritikal, dan kita juga ada pengalaman untuk menyerang daripada sebelum ni kita asyik-asyik bertahan. Jadi yang ni saya nampak ada satu perubahan yang positif dalam parti politik. Dan kemudian juga saya tengok antara sikap dalam semua ahli dan kepimpinan juga, saya ingat selepas pada kita kalah 22 bulan tu, kita didatangkan dengan satu perasaan yang mana semua pemimpin pun rasa, iaitu kita kena jadi seorang yang berjiwa besar. Kerana apa saya cakap berjiwa besar? Kerana rentetan daripada kekalahan UMNO dalam PRU 14. UMNO akhirnya bekerjasama dengan musuh tradisi kita, iaitu Parti PAS. Yang kita dah bergaduh ni, berseteru ni berpuluh-puluh tahun. Jadi apabila kita bersama dengan PAS, di saat kita pun nak ke arah buat satu usaha muafakat nasional itu, penyatuan ummah itu, semua pemimpin UMNO pada saat dan ketika itu boleh saya katakan saya harus puji juga kerana semuanya bersikap berjiwa besar. Kerana apa? Kerana apabila kita bersama dengan parti lain, sudah semestinya kerusi kita akan kurang. Kita perlu berkorban. Kita perlu berkorban. Korban kerusi, korban kuasa, berkongsi kasih sayang, itu satu pengorbanan yang besar. Dan juga saya lihat inilah perubahan yang telah ada. Maknanya sekarang ni pemimpin tidak lagi bercakap mengenai kuasa secara mutlak. Sebaliknya, apa yang kita tengok hari ini, semua pemimpin, baik ahli pun, kita hanya fikirkan untuk kebaikan rakyat dan negara. Sebab itulah kita buat macam-macam usaha. Dan juga akhirnya, saya tengok UMNO juga berkorban untuk menjadi sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Okey, Saudara Aizat. Peremajaan yang dikatakan itu, Saudara Aizat juga adalah sebahagian daripada mereka yang berada di dalam proses peremajaan itu. Apa maksud peremajaan sebenarnya di dalam parti itu? Adakah hanya membawa masuk orang muda ataupun dari segi pemikiran walaupun orang tu bukan orang muda? Itu Cik Nizam, saya ingat satu soalan tu juga soalan yang panas juga sebenarnya. Sebab pada pandangan saya, peremajaan parti itu tidak semestinya hanya bila masuk orang muda baru kita kata parti itu remaja. Bukan. Tetapi peremajaan ini adalah lebih kepada UMNO ini adalah parti yang telah 70 tahun lebih menjadi parti politik, ditubuhkan 1946. Jadi peremajaan yang paling penting adalah bukan peremajaan daripada segi usia semata-mata, tetapi pemikiran dan juga ideologi. Dan juga tingkah laku. Okey, Saudara Aizat. Golongan orang muda di dalam UMNO ni sering mendesak pemimpin lama ni. Kan? Tak boleh. Kami pula. Kan? Dan pemimpin muda, pemimpin lama masih lagi bertahan. Kan? Mungkin disebabkan oleh tanggungjawab yang mereka pikul ataupun ada lagi usaha-usaha yang mereka rasa mereka perlu berada di dalam kepimpinan. Tetapi sekiranya diberikan tempat, adakah orang-orang muda ni bersedia untuk memikul tanggungjawab ini daripada segi pemikirannya, daripada segi fizikal, daripada segi semangat, daripada segi pengorbanan harta benda dan sebagainya ni? Apa pendapat Saudara Aizat?
Oh, yang ni soalan memang agak pedas lah ni. Kalau okey, saya punya pandangan kesiapsiagaan lah kita kata. Okey. Kesiapsiagaan untuk orang-orang muda, orang-orang baru dalam parti. Sebenarnya bukan orang baru, orang muda lah. Orang muda kalau diberikan peluang. Kalau diberikan peluang untuk menerajui parti, baik di mana-mana peringkat akar umbi cawangan, peringkat bahagian, peringkat negeri ataupun pusat, sebenarnya saya boleh kata daripada segi sedia itu sudah semestinya orang muda ni bersedia. Tetapi itu yang saya kata, dalam kita nak meneruskan agenda untuk memastikan UMNO terus relevan. Dia kunci dia, UMNO relevan dengan rakyat. Bila nak memastikan UMNO terus relevan dengan rakyat, tidak semestinya semua pemimpin yang dah berusia 50 tahun dan 60 tahun ke atas ni kita kena ketepikan. Sebab itu kena ada satu gandingan. Cuma yang paling penting, UMNO pada pandangan saya lah. Orang muda lebih bersedia. Tenaga, kudrat ni sudah semestinya, yang muda mestilah dia lebih bertenaga. Sebab faktor usia dia, semangat masih baru dan sebagainya. Tetapi, satu perkara yang cukup penting adalah pengalaman. Pengalaman yang perlu yang senior berikan kepada junior. Sebab itu, proses untuk meremajakan parti, memberikan peluang ni, dia kena ada proses. Dia tidak bolehlah seperti turun daripada kayangan. Dia tidak bolehlah sekelip mata saja kita terus nak bagi perubahan parti ni kepada diteraju oleh orang muda. Sebab dia kena ada proses. Sekurang-kurangnya, sebagai contoh. Orang muda yang kita tengok ada bakat nak digilap, dia seharusnya melalui proses-proses normal yang berlaku dalam parti. Bermaksud, you kena jadi ahli dulu. Bila you jadi ahli, kemudian you berjinak di peringkat cawangan. Bila di peringkat cawangan, kita dah faham apa itu perjuangan dan juga bagaimana UMNO ini bergerak di akar umbi. Kemudian naiklah ke bahagian. Kemudian bahagian tu ke seterusnya negeri dan pusat. Proses itu boleh berlaku dan proses tersebut melibatkan usaha sama yang baik dengan yang senior lah. Saya tak kata yang tua. Sebab bagi saya, anak muda bersedia, tetapi anak muda juga seharusnya kita tak boleh tinggalkan yang senior. Sebab kadang-kala saya tengoklah Cik Nizam, saya kongsi sikit. Kita anak muda ni kita idealistik kan. Banyak benda yang kita nak buat benda baru, kita nak memperkenalkan benda baru. Tetapi implementasinya, of course, yang berpengalaman ni, yang senior ni dia lebih faham. Dia lebih arif dan dia makan garam awal. Jadi untuk memastikan UMNO ni kembali relevan dengan rakyat, bukan meletakkan orang muda semata-mata, tetapi pemimpin juga harus menyesuaikan keadaan diri mereka dengan rakyat dan juga penerimaan pengundi di Alah Baru ini. Yang itu yang paling penting. Bermaksud bukan sahaja kita tengok faktor usia, tetapi tawaran baru dan juga muka-muka baru. Sebab saya tengok apa yang berlaku, saya ulas sikit lah Cik Nizam. Apa yang berlaku pada PRU 14, sebenarnya kekalahan kita ni ada pelbagai faktor. Bukan sahaja faktor pemimpin di peringkat nasional, tetapi juga kita ada ketika masa itu kita menghadapi tekanan daripada segi nak menepis dan juga menghakis fitnah-fitnah yang ditomah. Sebenarnya fitnah kunci dia. Fitnah. Rakyat percaya, kita pun tak boleh salahkan rakyat, tetapi perkara itu telah dimomokkan oleh pembangkang PH Pakatan Harapan pada ketika itu, BN macam ini, UMNO macam ini, dan juga secara tak langsung rakyat pun percaya, dan kita pada ketika itu kita juga gagal untuk menepis segala fitnah dan dakwaan itu. Maksudnya kita gagal di situ. Saya boleh kata gagal. Maksudnya kita gagal untuk menepis fitnah. Sebab kalau kita tepis fitnah, sebab kita tak boleh salahkan rakyat yang percaya. Sebab itu saya kata, walaupun orang fitnah kita, tetapi kita ni mempunyai credibility, kita ada strategi untuk menjawab dengan baik, sudah tentu. Kalau 10 yang percaya, 8 akan kembali. Tapi pada ketika itu, kita tidak berjaya. Kita tidak berjaya. Melawan fitnah yang telah dilemparkan oleh Pakatan Harapan. Dan juga janji-janji yang telah pun diberi, banyaknya fokus itu kepada
orang muda, Ya, PTPTN dan betul, sebagainya. betul. Jadi orang muda terkesima Orang muda ni dia nak satu tawaran yang baru yang lah baru sebenarnya. untuk mereka. Dia nak ada satu perubahan. Sebab saya pun pada ketika itu saya pun di kalangan first time voters, pengundi kali pertama. Okey. Saya juga pertama kali saya bang undi dalam PRU14 tu. Jadi kawan-kawan saya ni banyaknya sebenarnya mereka nak buat PRU14 ni sebagai satu testimoni. Rasa menyampah dan muak itu kerana parti UMNO ni dilihat terlalu selesa memerintah negara. Sampai dah tak kira sampai tahap persepsi orang tu salah betul pun dah tidak dinilai lagi. Sebab kerana you terlalu lama pegang kuasa. Dan juga of course juga Cik Nizam, sebab saya tengok kita pun tahu tawaran manifesto yang diberikan oleh Pakatan Harapan pada ketika itu terlalu manis. Sehingga kan susahlah kita nak menolak apa yang mereka janjikan, dan akhirnya kita tengok janji-janji itu semua tak boleh jalan, habis. Jadi okey. Jadi maksudnya UMNO ini dia perlu bergerak secara bersama. Orang muda, ya, ada orang lama dia. Jadi orang muda kena belajar daripada orang lama memberi panduan, laluan juga dan juga laluan. Baik. Jadi apa yang berlaku sebelum ini, sebelum perlembagaan kita diubah pada AGM yang lepas, daripada segi susah untuk orang nak menjadi ahli UMNO. Saya rasa itu juga adalah satu sebahagian mengapa orang muda tak hampir kepada UMNO pada ketika itu. Kan? Dan orang muda mempunyai perasaan untuk memberontak. Sudah tentu bila kerajaan setiap benda tak betul dan dia orang memberontak dan cuba membuat satu perkara baru. Ada saudara Aizat setuju dengan apa saya cakap? Saya setuju 100% dengan apa Cik Nizam kata. 100%. 100%. Sebab apa? Sebab proses nak jadi ahli pada ketika itu terlalu rigid. Dia terlalu rigid sehingga kan nak memberi peluang kepada orang yang berminat tetapi dia tak kenal siapa di peringkat akar umbi. Sebab sebelum ini proses dia di bahagian dia nak kena hantar ke pusat dan perkara itu pun kadang-kadang belum tentu sampai dan sebagainya. Itu yang saya kata proses susah. Jadi bila ada pindaan perlembagaan, ahli itu berlaku kelulusan dia di peringkat bahagian dan negeri saja. Maknanya lebih mudah. Lebih mudah, dan saya tengok ada lagi satu yang menarik apabila ada juga kita perkenalkan ahli secara online berdaftar sebagai ahli bersekutu. Maksudnya apabila anda ni orang muda ni dia minat nak jadi ahli UMNO, tidak semestinya dia menjadi ahli di cawangan tertentu. Dia boleh jadi ahli UMNO tanpa ada cawangan pun. Dan juga saya juga Cik Nizam, saya ada satu pandangan. Ada satu pandangan lagi iaitu orang muda sebenarnya kita tengok dinamik politik sekarang sudah berubah. Maknanya dinamik politik sekarang ni bukannya you ahli banyak, you adalah champion. Itu ada perbezaan daripada politik saya tengok tahun 2020 dan juga politik sebelum ini. Bermaksud sekarang ini UMNO kena bersedia untuk terus engage dengan kumpulan yang bukan di kalangan ahli UMNO. Maksudnya di luar kotak. Di luar kotak. Maknanya pemimpin UMNO dan juga UMNO di peringkat mana-mana peringkat pun kita kena bersedia buat satu engagement. Bukan sahaja dengan ahli UMNO. Sebab ahli UMNO ni dah menjadi tanggungjawab pemimpin itu yang telah termaktub dalam perlembagaan kita. Memang kita ni secara tradisinya memang kita jaga ahli kita. Ahli kita jaga. Tetapi untuk kita nak merelevankan balik parti ni, kita nak memenangi hati orang balik ni, UMNO kena bersedia untuk kita engage dengan non-partisan ni. Walaupun mereka bukan ahli. Jadi, selepas ditolak pada pilihan raya ke-14, UMNO ditolak oleh orang muda. Saya berani cakap, 70% orang muda tak memberi undi kepada calon UMNO dan Barisan Nasional. Baik. Selepas 22 bulan, lebih kurang 2 tahun lah. 2 tahun. Adakah sekarang ini, orang muda sudah mula menerima UMNO semula
ataupun mereka masih belum menerima UMNO tetapi oleh kerana Pakatan Harapan itu ada masalah, jadi mereka tidak ada pilihan dan mereka terpaksa melihat UMNO kembali. Bagaimana? Secara ringkasnya. Secara ringkas saya tengok yang pertama kita boleh tengok daripada keputusan apa pilihan raya kecil yang berlaku. Dah ada beberapa PRK, Cameron Highland, kita ada Rantau, kita ada Tanjung Piai dan terbaru di Chini. Keputusan PRK ni menunjukkan bahawa undi orang muda saluran 4, 5, 6 ni dah kembali kepada UMNO dan Barisan Nasional. Okey. Melalui PRK. Melalui PRK. Yang ni saya bercakap berdasarkan keputusan PRK di Tanjung Piai, swing undi orang muda tu yang menyumbang kemenangan besar Barisan Nasional di setiap PRK ni. Jadi saya boleh kata sebagai jawapan yang ringkas, anak muda hari ini dah mula kembali kepada UMNO. Adakah itu sebagai satu titik tolak bahawa perlu diberi tempat kepada orang muda? Disebabkan ada pergerakan masuk kembali pengaruh orang muda ke dalam UMNO. Saya, kalau yang tu saya nak relate juga. Kita juga boleh tengok apa yang BN buat ketika pilihan raya kecil ni. Kita mengemukakan muka-muka yang di luar jangkaan. Segar. Okay. Muka segar calon yang tidak semestinya jadi calon tu you kena ada jawatan hierarki tinggi dalam parti di peringkat kawasan dan bahagian. Tetapi kalau calon itu boleh diterima oleh rakyat secara umum, terutama yang saya tengok PRU 15 ini, pengundi muda melebihi 50%. Yes. Jadi ini adalah sesuatu yang UMNO kena fikirkan. Maknanya mau atau tidak, kena juga kita memberikan peluang dan ruang kepada orang muda untuk bertandinglah dalam pilihan raya. Okey. Jadi maksud dia, Saudara Aizat harap kepimpinan tertinggi melihat orang muda dan memberi banyak ruang dan peluang dan juga platform kepada orang muda. Betul. Okey. Sekarang selepas kita kalah pilihan raya, kemudian kita bersama dengan parti PAS, parti yang 30 tahun lebih kita bergaduh. Betul. Kan? Tiba-tiba dalam masa yang singkat, kita boleh buang segala perasaan lama dulu kita. Dan kita bersama dengan PAS menghadapi beberapa pilihan raya dan kita menang dengan besar. Kemudian selepas daripada itu berlaku satu lagi kejutan politik. Apabila Pakatan Harapan tumbang, kemudian ada gabungan yang disebut sebagai Perikatan Nasional. Okey. Antara Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional ini, yang manakah pilihan Saudara Aizat untuk menghadapi pilihan raya ke-15? Jawapan ringkas saya Muafakat Nasional. Adakah dengan Muafakat Nasional sahaja kita boleh menang? Itu yang saya boleh ulas sikit lah. Okey, ya. Itu yang saya nak dengar. Sebenarnya, sebab ramai kawan-kawan kita tanya di sini. Ya. Berkenaan dengan Muafakat Nasional dan juga Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional. Ramai yang nak Muafakat Nasional tanpa PPBM dan sebagainya. Tanpa orang-orang daripada Azmin yang lari daripada PKR. Jadi ini soalan dia. Saya ingat semua kita boleh rangkum dekat sini, Saudara Aizat. Okey, terima kasih Cik Nizam. Jadi saya tengok, pertama sekali kita kena faham. Muafakat Nasional ni pun kita ambil masa hampir 18 bulan. Ya, betul. Untuk kita nak menjayakan September 2019 tu. Ya. Himpunan Perpaduan Ummah yang besar dan kita memeterai Piagam Muafakat Nasional tu, dia ambil masa 18 bulan. Proses itu berlaku. Jadi saya tengok sudah tentulah kita sebagai orang UMNO yang telah kita bersedia untuk menerima PAS sebagai ahli keluarga kita dah selesa dengan Muafakat Nasional. Tetapi perubahan politik yang berlaku apabila munculnya Perikatan Nasional, di mana ada sebahagian, bukan semua, sebahagian daripada PPBM dan juga ex-PKR bersama dengan UMNO dan PAS dan juga parti komponen lain Sabah, Sarawak untuk kita tubuhkan kerajaan. Ini adalah satu dinamika baru politik. Bermaksud, saya nampak kerjasama politik yang berlaku dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN ini adalah satu perkara untuk sebenarnya untuk kita nak menyelamatkan negara dan rakyat. Atas kepentingan rakyat dan negara. Ini yang berlaku. Bermaksud perbincangan ke arah nak menghadapi pilihan raya dan sebagainya belum ada. Dan saya juga boleh katakan bahawa bukan sahaja Muafakat Nasional, tapi malahan saya pun tahu rakan-rakan di sebelah
ex-PKR dan juga PPBM juga tidak bersedia pun. Belum bersedialah untuk menerima kerjasama kita ni untuk menghadapi pilihan raya. Kenapa saya katakan tetapi kita kena ingatlah. Tapi kita kena ingat hari ini juga kita tidak boleh tolak suara rakyat. Rakyat hari ini dah nampak bahawa mereka boleh menerima dengan baik kerajaan Perikatan Nasional ni. Okey. Walaupun pada awalnya kebimbangan saya orang muda ni dia ada satu skeptical thinking. Okey. Maknanya dia ada satu pemikiran yang kurang baik terhadap kerajaan pintu belakang ni. Okey. Tetapi dalam proses itu daripada bulan Februari, bulan Mac, April, Mei, Jun dan sekarang dah masuk Julai. Akhirnya rakyat dan juga orang muda dah boleh menilai. Perbezaan walaupun kerajaan PN baru 4 bulan, tetapi daripada urus takbir negara, kecekapan urus takbir, program dan juga answerable. Yang paling penting kerajaan answerable to the rakyat. Yes. PN ke depan daripada PH. Rakyat boleh buat perbandingan. Rakyat buat perbandingan dan rakyat nampak selesa. Sebab itu pandangan saya, kita juga tidak boleh terus mengetepikan apa-apa perbincangan lah tentang Perikatan Nasional. Tentang Perikatan Nasional. Sebab bagi saya sebagai orang muda, walaupun kita nak, pandangan saya mungkin berbeza dengan orang, tetapi walaupun kita nak sesuatu itu UMNO dan juga PAS Muafakat Nasional menghadapi pilihan raya sebagai muafakat, tetapi kita juga kena mempertimbangkan. Maksudnya, Saudara Aizat melihat Muafakat Nasional ini lebih menguntungkan politik UMNO dan PAS itu sendiri. Ya. Tetapi Perikatan Nasional itu adalah untuk melihat kepentingan rakyat keseluruhannya. Betul. Sebab itu saya kata PN okey. PN dengan rakyat. Okey. MN pun rakyat suka. Okey. Tetapi sekarang kita kena tengok. Sebab tu saya kata mungkin saya lebih berminat formula MN sebagai frontliner lah. MN. Okey. Tetapi plus with nama Tan Sri Mahyudin dan sebagainya lah. Yang tu yang saya tengok. Sebab bagi saya apa yang Tan Sri buat sepanjang menjadi Perdana Menteri pun, satu, kita kena beri pujian yang cukup baik juga kepada Tan Sri, memimpin dengan baik. Tetapi untuk menghadapi pilihan raya, boleh kita katakan kenapa kita kena utamakan Muafakat Nasional, kerana persediaan jiwa raga kita dan kesiapsiagaan untuk pilihan raya tu dah ada chemistry yang baik. Sebab nak menghadapi pilihan raya, kalau chemistry tak baik pun susah. Benda boleh collapse. Dan itulah yang berlaku dalam Pakatan Harapan. Saya tak nak PN ni jadi macam Pakatan Harapan. Ya, betul. Ini saya fikir mungkin kalau kita tak atasi dengan baik, sebab MN ni kita dah ada chemistry yang cukup baik. Hari ni dah tak ada lagi perbezaan orang UMNO dan orang PAS. Adakah Saudara Aizat setuju dengan pendapat saya? Mudah untuk kita membuat satu pakatan yang baik di dalam Perikatan Nasional sebab PBBM juga adalah jiwanya UMNO. Betul. Mereka juga orang UMNO. Tak usah tipulah. Berpuluh-puluh tahun duduk dengan UMNO, betul? Betul. Baik. PAS juga lahir daripada UMNO. Betul. Bermaksud kata kita berada dalam uri yang sama. Jadi pada pendapat saya, setuju tak? Saya setuju sebab itu saya kata kita tak boleh juga tolak habis tolaklah pasal perbincangan bahawa Tan Sri Mahyudin dan juga penyokong dia untuk bersama dengan kita. Sebab jiwa kita, darah kita sama, perjuangan tu sama. Cuma yang berlaku perpecahan ni disebabkan apa? Disebabkan tragedi dan juga situasi politik yang berlaku. Yes. Okey. Jadi bermaksud dia dinamika politik sekarang ni kita perlu fokus lebih kepada kepentingan rakyat, kepentingan negara kita. Dan politik itu hanya satu wadah, hanya satu vehicle untuk kita mendapatkan kuasa, dan kuasa itu bagaimana kita pulangkan balik kepada rakyat. Dan rakyat, di mana yang rakyat selesa? Itu saya rasa yang saya itu adalah saya punya pandangan. Apa-apa pun nak buat, rakyat yang diutamakan. Okay. Bermaksud kalau nak menghadapi pilihan raya, Muafakat Nasional pergi ke pilihan raya, sekiranya kita tinggalkan berlaku lagi pilihan raya 3 penjuru, PPBM,
dan juga Azmin and the gang, Muafakat Nasional, PH. Kalau perkara itu yang rakyat tak mau, jadi Kita jangan buat. kita jangan buat. Sebab kita dah kenal kita dah kenal sekali. Jadi kita kena belajar dari perkara itu. Baik. Saya nak baca sikit ni daripada saudara Fitri Ismail. Dia tanya, bagaimana peranan politik orang muda untuk memastikan hala tuju UMNO ke arah sebuah parti nasionalis dan bersikap lebih terbuka atau lebih majmuk, sebab rakyat Malaysia ni negara majmuk. Jadi apa peranan politik orang muda ni? Pertamanya saya tengok peranan politik orang muda, contohnya kita orang muda ni, kita kemajmukan dan kita pergaulan di antara kaum tu, saya tengok seperti saya lah, sistem pendidikan negara ni dia sebenarnya dia telah menerapkan nilai untuk kita majmuk di antara kaum tu, tak ada batas. Maknanya kita sebagai orang Melayu, kita boleh faham apa yang kaum India dan kaum Cina punya tradisi, Yalah, selama budaya. 40 tahun lah kita Selama duduk, 40 tahun pun, daripada kecil pun saya tengok tak ada masalah. Cuma yang berbezanya saya tengok orang muda sekarang ni, isu kaum, isu agama bukan lagi satu isu yang memberikan yang orang muda pentingkan. Sebab apa? Sebab sebenarnya orang muda dah selesa. Maknanya kita boleh berkawan dengan orang Cina tanpa ada masalah. Dia buat sambutan Hari Raya Cina, kita boleh pergi. Dan orang Cina itu, bila dia tahu ada kawan Melayu dan India datang, yang beragama Islam terutamanya, dia pun turut sediakan makanan yang halal. Jadi saya tengok faham memang dia dah ada satu kefahaman yang baik. Jadi saya tengok juga rata-rata kepimpinan kita juga. Kita kena ingat track record UMNO daripada dulu sampai sekarang. Kita berpayung di bawah Barisan Nasional. Barisan Nasional ni kita ada MCA dan juga MIC. Maknanya daripada segi untuk kemajmukan rakyat tu, soalan dia tadi. Perjuangan kita ni, kita tak ada masalah. Sebab orang muda dalam UMNO juga kita faham bahawa negara ini adalah negara yang berbilang kaum. Bukan sahaja kita nak kena jaga anak Melayu, kita juga kena jaga anak Cina dan juga anak India. Walaupun asas perjuangan UMNO ni adalah untuk Islam dan juga Melayu. Tapi kita tidak mengabaikan. Kita tidak mengabaikan dasar kita yang pemimpin buat dan juga hubungan kita yang kita telah lakukan selama ini. Sebab saya tengok seandainya bukan UMNO, tak mungkin hari ini Melayu, India, Cina boleh baik dengan macam ni. Sebab itulah ini juga selain daripada, walaupun mungkin rakyat di luar sana dia tengok UMNO cakap Melayu Islam, tetapi sebaliknya kita juga sentiasa menjaga harmoni antara kaum lah. Itu Okey, baik. Aizat, sikit lagi saya nak tanya tentang UMNO kalau bersama dengan Perikatan Nasional. Sekarang ni pun kita lihat apabila kita menjadi sebahagian daripada kerajaan, kita lihat UMNO telah banyak hilang peluang dan jawatan politik ni. Ya. Kalau terpaksa dikongsi dan dan ramai juga pemimpin-pemimpin kita yang tak dapat tempat dan sebagainya bila berlaku proses pergabungan ini. Jadi apa boleh Aizat ulas sikit tentang situasi ini? Yang ni pertamanya saya tengok apa yang berlaku ni, dia juga satu, bukannya apabila kita kehilangan banyak kuasa, kita kehilangan banyak tempat. Pertamanya kita tengok adakah mendatangkan maslahat yang besar. Maslahat tu ada tetapi belum besar bagi saya. Kerana apa? Kerana saya tengok, saya minta maaf, saya boleh katakan Cik Nizam, yang mendominasi kerajaan hari ini, kecekapan takbir urus kerajaan PN hari ini adalah kerana adanya pemimpin-pemimpin UMNO. Itu tak boleh dinafikan. Itu tak boleh dinafikan. Okey, saya setuju. Kita boleh tengok macam mana naib presiden kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Keselamatan. Bagaimana beliau mengetahui dan juga menguruskan PKP ni. Daripada day one sampai ke sekarang ni. Dan akhirnya juga kita boleh katakan negara kita antara yang telah berjaya memutuskan rantaian COVID-19 penyebaran ni. Jadi
dan juga perkara-perkara lain seperti kita nak memperkenalkan insentif kepada rakyat kan, penjanaan ekonomi baru, ini semua kerana kebijaksanaan dan juga pengalaman yang ada pada pemimpin UMNO. Walaupun menteri itu dah lompat daripada UMNO, Dalam tetapi ini tapi dia semua asal daripada UMNO. asal UMNO. Kita boleh tengok menteri-menteri, boleh kata ada 8 ke 9 orang menteri, Termasuk Perdana Menteri juga. termasuk Perdana Menteri, yang bukan mewakili parti UMNO tetapi pengalaman yang mereka ada Daripada UMNO. daripada UMNO. Kebijaksanaan yang mereka dapat Daripada satu pentadbiran lama. daripada pentadbiran lama. Sebab itu saya kata memang UMNO Tetapi UMNO secara sendirinya akan mengecil peluang dia. jadi sebab tu saya kata UMNO kita kena war-warkan kepada rakyat bahawa you tengok apabila UMNO tak dapat tempat macam ni, apa yang berlaku. Itu yang kita kena beri tawaran sebenarnya. Sebab kita hari ni bukannya kita nak, sebab rakyat dia tak nak UMNO ini dia gila kuasa dan juga hanya memandang kepada sudut nak ambil jawatan saja. Okey. Rakyat tak mahu yang tu. Okey. Tetapi kalau UMNO boleh buktikan kepada rakyat bahawa sebenarnya kenapa kita kena berada di situ adalah kerana kita selayaknya dan kita tahu macam mana nak buat kerja. Maksudnya rakyat yang perlu menilai siapa kita dan di mana kita Betul. berada. Jadi itu pandangan saya, pemimpin UMNO termasuk saya dan juga kawan-kawan yang lain Kena berjiwa besar. berjiwa besar, satu perkara. Yang kedua, kita kena tunjuk nilai kita. Kenapa you layak? Isu, you bercakap soal isu rakyat, bawa kepada kerajaan. Parti politik bawa, pemimpin politik bawa. Jadi orang boleh lihat bahawa sayang yang pemimpin politik ni tak dijadikan menteri. Yang tu yang penting. Maksud dia, siapakah yang berjuang untuk rakyat ni? Betul. Ini yang rakyat nak. Ini yang rakyat nak. Contohnya ahli-ahli parlimen kita yang tak dapat jawatan di dalam kabinet. Teruskan usaha yang mereka buat 22 bulan dan sebelum-sebelum ni pun. Teruskan usaha, iaitu terus memperjuangkan rakyat dan akhirnya rakyat yang akan menilai dan juga mendesak agar pemimpin-pemimpin yang baik seperti ini, yang berjuang dengan ikhlas untuk rakyat, bukan hanya memandang jawatan, berjiwa besar ni, patut diberikan tempat. Dan sebab itu, bila benda ni berlaku, tak mungkin UMNO akan jadi parti yang kecil. Okey. Maksud dia sekarang ni, pemimpin UMNO teruskan buat kerja. Teruskan buat aja. Yang penting rakyat dulu persepsinya UMNO ini gila kuasa, Gila kuasa. harta dan sebagainya. Betul. Itu persepsi. Persepsi. Sebenarnya kita dah lama dah buat kerja untuk rakyat ni. Betul. Tapi dipersepsikan begitu sehingga menampakkan keburukannya. So kita kena melawan persepsi itu dengan menunjukkan, memperlihatkan bahawa sebenarnya ini yang kita buat, memperjuangkan rakyat. Ikhlas. Pemimpin UMNO yang ada termasuklah ahli-ahli parlimen yang tinggal bersama dengan UMNO ni, kita harus bagi pujian. Dikala tak ada apa, pelbagai tekanan, pelbagai ugutan pun duit pun dah kena sekat kan. Mereka masih lagi boleh berjuang seperti biasa. Yang tu yang kita kena hormat. Dan sebab itu saya katakan kan, semua pemimpin yang ada di peringkat ahli parlimen ni, tak kira lah, walaupun ada orang kata dia ni ada ni lah, ada ni, tetapi mereka ni semua wajar dan juga layak untuk menduduki sebarang tempat dalam pentadbiran kerajaan ataupun menerajui mana-mana JLC. Sebab kedudukan itu, walaupun sebelum ni rakyat nampak kedudukan itu disalahguna, tetapi sebenarnya pemimpin-pemimpin ini, mereka duduk di tempat itu untuk buat kerja dengan baik. Dan juga sebenarnya salah guna itu tidak berlaku pun. Itu hanya persepsi. Tuduhan politik. Sebab nak kata bab salah guna ni, nak kena naik turun mahkamah ni panjang. Dan sebenarnya kita juga tengok banyak benda yang sebenarnya ada pembicaraan di mana belum tentu pun dia tu bersalah atau tidak. Ya. Yang tu yang... Okey. Saya rasa itu Saudara Aizat lebih faham sebab beliau seorang peguam. Ya. Okey. Persepsi sekarang di kalangan rakyat, ramai yang suka kepada Tan Sri Muhyiddin ni. Cara dia berkomunikasi. Bagi saya, cara dia berkomunikasi itu. Okay? Dan beliau berjaya menguruskan negara ni dalam masa COVID-19 punya wabak ni. Kan? Dan jika persepsi ni kekal lah, Azad, kan? PRU 15 nanti, calon Perdana Menteri
adakah daripada PBBM yang ada kerusi yang kecil berbanding UMNO ni? Jadi adakah orang UMNO boleh terima benda ni? Sedangkan kita cakap tadi, muafakat nasional itu yang patut menerajui PRU15 dan menerajui kepimpinan negara selepas PRU15. Jadi apa ulasan saudara Aizat? Ya, tu yang saya pun tadi Cik Nizam saya pun sebab apa ini kalau Aizat cakap silap, orang UMNO marah. Betul. Kalau Aizat cakap Rakyat silap marah. rakyat marah pula. Okey. Okey, macam mana Aizat? Jadi yang tu yang saya cakap. Kita macam mana pun kita harus, dan juga rakyat pun hari ni dia dah selesa dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Yang ni saya boleh katakan UMNO kena ada strategi dan juga perbincangan yang lanjut. Bersediakah kita untuk bertanding? Sebab kalau yang saya punya pandangan, yang saya dengar, UMNO sebenarnya apa yang paling penting adalah kerusi-kerusi tradisi UMNO, kerusi-kerusi yang UMNO menang, kerusi-kerusi yang UMNO patut bertanding. Kalau perkara itu selesai, siapa pun Perdana Menteri sebenarnya bukanlah ada satu masalah yang besar. Kerana apa? UMNO akan bersama dalam mendominasi kerajaan. Kerana kita bukannya nak mendominasi kerajaan untuk kita nak kekalkan kuasa semata-mata, tetapi kita nak berada dalam dominasi kerajaan tu kerana UMNO adalah parti yang ada akar umbi yang kuat, yang boleh memperjuangkan isu rakyat. Jadi saya tengok tadi persediaan menghadapi pilihan raya itu, saya juga nampak bahawa rakyat secara umumnya masih nak kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai ini apa yang disebut oleh saudara Aizat ni? Saya sebut Esko Pergerakan Pemuda Malaysia ni. Tetapi saya lihat ke arah itu, UMNO harus juga kita menyediakan satu persediaan kepada rakyat bahawa UMNO, kalau UMNO kita jadi dominan dalam kerajaan, siapakah muka yang boleh kita ketengahkan, siapakah pemimpin yang kita boleh ketengahkan sebagai timbalan Perdana Menteri ataupun seterusnya Perdana Menteri. Tapi buat masa sekarang ini, apa yang rakyat nak adalah Tan Sri Muhyiddin, saya punya pandangan, apa yang rakyat nak, Tan Sri Muhyiddin habiskan penggal ini sebagai Perdana Menteri. Okey. Tetapi UMNO kena bijak, pemimpin UMNO juga, kita ahli-ahli UMNO juga kena ada satu kesepakatan yang baik dalam perkara ini. Bahawanya kita juga bukannya kita nak meminta, tetapi kita juga sebaliknya ke arah pilihan raya, kita juga tahu bahawa ramai pemimpin di kalangan UMNO ni berkaliber untuk terus mentadbir urus negara. Nak jadi Perdana Menteri pun kita ada beberapa calon yang baik. Timbalan Perdana Menteri pun kita, sebab kita dah biasa. Dan kita juga tahu, kita juga dah dapat satu wake up call apabila kita kalah PRU14. Okey. Kalau kita menghadapi PRU15 ini, adakah BN dan UMNO ni mampu menghadapi PRU15 ni tanpa kita bekerjasama di dalam gabungan Perikatan Nasional ni? Maksudnya kita saja, UMNO saja, ataupun UMNO dengan Muafakat Nasional saja. Mampukah kita? Mampu atau tidak, itu saja. Mampu. Baik. Sebab persediaan sudah ada. Muafakat Nasional, UMNO, PAS sudah ada persediaan untuk ke arah pilihan raya. Sekiranya UMNO dan PAS bersama Muafakat Nasional masuk ke pilihan raya tanpa melibatkan Perikatan Nasional, siapakah pilihan Perdana Menteri kalau saudara Aizat? Berat ni. Saya tengoklah. Yang ni soalan. Siapakah Perdana Menteri yang akan menerujui Muafakat Nasional ni kalau kita menang pilihan raya? Pertamanya, Muafakat Nasional, Perdana Menteri tu daripada UMNO. Yang tu saya boleh. Okey. Yang kemudian kita tengok, kita ada banyak tokoh sebenarnya dalam UMNO. Tetapi kita juga harus menghormati bahawa UMNO ni dia ada proses dalam parti yang akhirnya bertindak balas secara sama dengan kepimpinan kerajaan. Siapa presiden? Jika presiden itu seorang yang layak, yang masih waras, yang ada pertimbangan yang baik, maka presidenlah patut menjadi Perdana Menteri. Dan juga itu soalan soalan selamat tu. Tak cuma jawapan selamat, tetapi saya ada pemikiran yang berbeza. Okey. Orang UMNO harus bersedia, pemimpin UMNO terutamanya, untuk menerima apa
kita calonkan pemimpin tu bukan daripada di kalangan hierarki parti. Kita kena bersedia. Mungkin apa seorang ahli parlimen biasa yang tidak mempunyai jawatan yang besar di peringkat nasional pun layak digemari rakyat, yang tu boleh kita jadikan sebagai Perdana Menteri juga. Okey, Saudara Aizat. Banyak yang kita ulaskan di sini. Dan apa yang kita harapkan kepada netizen, kepada kawan-kawan rakan-rakan kita yang sedang mendengar dan melihat segmen ini, fikirkan sendirilah sama ada UMNO ini sudah berubah ataupun UMNO ini belum berubah, ataupun adakah UMNO ini perlu diubah dalam bentuk yang macam mana lagi. Okey. Dan ini adalah pemikiran yang dikeluarkan oleh salah seorang daripada pemimpin kita, pemimpin muda yang ada dalam proses penremajaan parti. Dan segmen ini kita tidak mahu ada satu kesimpulan, tidak. Betul. Segmen ini kita nak melihat bagaimana pemikiran setiap kepimpinan, setiap ahli UMNO dalam situasi kita sekarang ini, situasi politik sekarang ini yang disebut sebagai dinamika politik baru dan sebagainya. Baik, soalan terakhir yang saya nak tanya kepada saudara Aizat. Berapakah kerusi yang perlu, ratusan kerusi yang perlu kepada golongan muda di dalam UMNO untuk menghadapi Pak Raya 15 ini? Berapa banyak peratus? Peratus sekurang-kurangnya 30%. Sekurang-kurangnya 30%. Okey. Saudara Aizat sendiri akan bertanding? Itu saya tak tahu. Yang itu kita serah kepada kepimpinan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah selama saya ingat lebih kurang 40 minit kita bersama dengan saudara Aizat, Ketua Pergerakan Pemuda Merebuk dan juga Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, mengulas dan memberi pandangan, mencernakan pemikiran tentang perkara-perkara yang berlaku sekarang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Aizat. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kita. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang melihat live kita pada pagi ini. Yang paling tinggi tadi 300 kot, kalau tak silap saya. Kita punya dalam dalam online view ni. Dan insya-Allah kita akan teruskan lagi segmen-segmen yang berkaitan dengan rakyat, dengan politik dan berbagai-bagai lagi segmen yang kita akan dah buat dan memang akan buat lagi. Jadi teruskan bersama dengan Badan Perhubungan UMNO Negeri, media UMNO Negeri Kedah, dan insya-Allah kita akan menjemput lagi panel-panel yang lain untuk mengulas berbagai isu dan juga perspektif yang ada di dalam pemikiran kita. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.